Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru, hari Khamis 25 Februari 2021 bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Jessica John bertemankan anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS dan juga My Free View Astro dan juga My Free View saluran 122. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Semoga anda berada di rumah berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang sempurna, keadaan yang sihatlah, tak ada masalah. Betul kan Jess? Selamat pagi Jess. Apa khabar? Khabar baik. Cantik merah-merah merah-merah bersinar. Biasalah John, hari Khamis kan. Kita pakai batik. Baik, seperti biasa kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia dan juga TVS TV. Dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kita sebelum ini, boleh saja saksikan di YouTube TVS TV. Betul, John. Baik, seperti biasa kami guest pula. Jess. Kenapa hari ni, John? Tak, macam tersasul gas dengan Jess dengan guest. Okey, Jess, hari ini topik kita pada pagi ini, Jess, mungkin boleh kongsikan pada penonton kita apakah yang kita bakal membincang pada pagi ini. Baik, pagi ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Sara X. Aplikasi Sara X daripada Sentex 2021. Dan kalau anda yang mungkin pernah dengar mengenai Sentex atau mungkin pernah dengar mengenai aplikasi Sara X ini tapi tak berapa tahu sangat apakah itu, pada pagi ini pastikan anda setia bersama dengan kami selama 1 jam. Kami akan kongsikan, kami akan mengupaskan bersama dengan tentu pengarah urusan Encik Shahrin Yusri, pengarah urusan Sentex. Jadi semuanya selepas ini. Baik, seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda dan kami akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 dekat Malaysia. Semalam negara kembali mencatatkan peningkatan iaitu sebanyak 3,545 kes baharu COVID-19. Dan menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia, kes baru tersebut melibatkan satu sahaja kes import dengan yang lainnya membabitkan penularan tempatan. Ini membawa angka keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia kini 291,774 kes. Manakala kes sembuh pula 3,331 kes baharu dicatatkan dan kes sembuh kini sebanyak 260,000. 12 lagi mangsa meninggal dunia akibat COVID-19 sekaligus mencatatkan jumlah kematian akibat virus meningkat kepada 1,088 kes. Mengikut penularan di negeri pula, Jess, Negeri Sembilan menjadi negeri tertinggi dengan 1,392 kes baharu, diikuti Selangor 581 kes, Kuala Lumpur 381 kes, Sarawak 353 kes dan Johor 318 kes. Dan untuk Sarawak pula ini merupakan peningkatan ataupun kes catatan tertinggi yang pernah direkodkan iaitu 353 kes. Dan untuk perincian COVID-19 dekat Sarawak pula mungkin Jess boleh kongsikan. Baik, seperti kita sedia maklum, Sarawak telah mencatatkan angka tertinggi apabila 353 kes baharu dilaporkan semalam. Dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata daripada jumlah tersebut 181 di Sibu, Meradong 67 kes, Kuching 31 kes. Itu adalah yang ketiga paling tertinggi. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 8,650 kes dan tiada kematian direkodkan semalam di Kuching ataupun di Sarawak. Terdapat 139 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge setakat ini adalah seramai 6,238 orang. Sebanyak 375 POI baru dilaporkan dan 23 POI yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Dan kalau kita lihat setiap hari ya John, POI direkodkan ya John. Jadi kita harapkan nanti keputusan POI itu negatif John seperti biasa. Itu sedikit sebanyak perincian di Kuching ataupun Sarawak secara keseluruhannya. Namun berikutan dengan ini kita nak maklumkan juga John, bahawa ada ketibaan vaksin seperti yang kita sudah maklum ya, ketibaan vaksin di negeri Sarawak. Jadi kita nak tahu di saat Sarawak ni merekodkan kes angka baharu tertinggi COVID-19, jadi ketibaan vaksin Pfizer BioNTech membawa sinar baharu kepada negeri ini dalam membendung wabak membawa maut tersebut. Dibawa menggunakan pesawat khas syarikat penerbangan raya Airways Sendirian Berhad, vaksin berkenaan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching semalam sekitar jam 6.22 petang. Jadi Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugama
diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian hadir bagi menyaksikan ketibaan vaksin berkenaan di Warehouse Raya Air kawasan kargo. Dan penghantaran pertama adalah sebanyak 23,400 dos yang akan diberikan kepada petugas barisan hadapan di Kuching dan Sibu pada Jumaat ini, iaitu pada esok hari. Penghantaran kedua pada 2 Mac iaitu sebanyak 31,590 dos. Penghantaran ketiga pada 6 Mac serta keempat 17 Mac, masing-masing 4,680 dos. Jadi seterusnya John, mungkin John nak jelaskan perincian berita yang seterusnya John. Ya, itulah ketibaan vaksin dekat Sarawak ataupun dekat Malaysia ini memberi sinar harapan yang baru kepada kita supaya vaksin ini akan menjadi sinar harapan lah, bukan a new hopes, because kita pun dah lama berada dalam norma baru. Kita pun dah penat dengan penularan COVID-19 ni. Jadi vaksin ini merupakan sinar harapan. Semoga kita boleh memutuskan rantaian COVID-19. Jangan lupa ya John, untuk mereka yang belum lagi mendaftar untuk mendapatkan vaksin ni, daftarlah menggunakan menerusi aplikasi MySejahtera. Baik, untuk perincian berita seterusnya juga, semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama di Malaysia disuntik vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech. Ia sebagai simbolik kepada pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan. Jadi dengan suntikan yang Pfizer disuntik kepada Perdana Menteri, itu merupakan simboliklah permulaannya program imunisasi kebangsaan, dan itu satu lagi sinar harapan. Itulah. Macam Jess pula. Jess, adakah Jess mungkin tak sabar untuk menerima vaksin? Betul John, saya pun tak sabar sebenarnya John. Dah register, tapi itulah kita kena tunggu giliran lah. Betul. Kita kena utamakan dahulu barisan hadapan. Itulah. Dan John sendiri dah terima, betul tak, vaksin? Betul. Setakat ni side effect apa-apa ada saya dah terima 2 dos. Syukur adalah side effect sikit yang memang dah pun dijangka akan berlaku, tapi tak adalah teruk mana. Apa tu John? Side effect tu macam pening, mual, cerit beret, tapi masih lagi boleh meneruskan hidup, masih lagi boleh bekerja. Ya, itu simptom-simptom biasa sebenarnya. Jadi tak perlu risau sebenarnya, sebab vaksin ini kebaikan kita, bukan untuk kita saja tapi untuk orang sekeliling juga. Baik, itu saja antara berita ataupun perincian yang kami nak kongsikan kepada anda. Kita terus saja masuk ke topik pada pagi ini, dan untuk membicarakan mengenai topik itu, kita membicarakan mengenai aplikasi SaraX Sentex. Dan untuk itu kita bersama dengan Encik Shahrin Yusri, pengarah urusan Sentex Commercial. Selamat pagi Encik Shahrin. Selamat pagi Jess dengan John. Terima kasih kerana sudi datang ke Sejahtera Asia. Segak nampak hari ini, handsome. Terima kasih kerana sudi menjemput juga. So saya pakai tie ni, John pakai baju batik. Betul. Biasa hari Khamis kita relax sikit, Cik Syahrin. Jadi itulah. Biasanya kalau macam hari Isnin kita akan pakai tie, tapi tak apa. Everything is good. Baik, Sentex Commercial adalah badan JLC di bawah bidang kuasa Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan nilai pengkomersialan produk warisannya dan juga memberi peluang kepada pengusaha yang belum menemukan platform yang tepat untuk memasarkan idea mereka. Jadi mungkin sebagai permulaan ataupun sebagai mukadimah, mungkin Cik Syahrin boleh kongsikan apakah itu Sentex sebenarnya? Okey. Terima kasih John. Sebelum itulah kalau kita bercakap tentang Sentex ni adalah satu singkatan Center of Technical Excellence Sarawak. Jadi ia merupakan satu institusi kemahiran teknikal yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak untuk anak-anak Sarawak belajar tentang bidang-bidang teknikal ataupun program-program latihan yang melibatkan teknikal ini. Tapi dalam pewujudan Sentex itu sendiri selama 5-6 tahun sebenarnya, pelbagai program telah diadakan. Kalau dulu dia fokus pada teknikal dalam oil and gas lah, macam wireman, welding dan sebagainya. Dan sekarang ni ada wujud pula program seperti digital dan seterusnya heritage. That's why dia boleh dikatakan ada 3 kategori program dalam Sentex ini, TDH, technical, digital and heritage. Yang part heritage tu sebenarnya dia luaslah sebenarnya John dan Jess, untuk makluman. Di sana kita ada program-program seperti mana yang kita sedang maklum sekarang. Kita buat program menenun songket, menyulam keringkam, dan kita buat program dalam untuk tujuan mengajar pelatih-pelatih ini bagaimana buat kasut, bagaimana buat aksesoris, tapi melibatkan elemen-elemen heritage di sana. Itu Sentex sebenarnya. Jadi untuk tujuan mengkomersialise produk-produk yang dihasilkan oleh student Sentex ini atau untuk mengkomersialise student itu sendiri, alumni daripada Sentex itu sendiri, wujudnya Sentex Commercial. So kami wujud untuk tujuan membantu memasarkan produk yang dihasilkan. Kami wujud bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar tersebut mendapatkan peluang-peluang pendapatan, peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan
yang kita akan bincang Berencana sekejap lagi untuk melalui melalui aplikasi baru yang kami kenalkan, iaitu Sarawak Experts, singkatan untuk SARA X. SARA X. Itulah antara definisi apa itu Sentex Yep. dan bagaimana wujudnya Sentex komersial ini. Ya. Dan juga tadi dimaklumkan TDH ya, TDH iaitu Technical, Digital dan Heritage. Correct. Okey, baik. Melihat kepada penglibatan Sentex di dalam memajukan dan menyokong aplikasi digital SARA X ni, bagaimana aplikasi tersebut mungkin dapat membantu ekosistem alumni Sentex? Okey. Bila seperti mana saya katakan tadi, dalam bidang teknikal, digital dengan heritage ini, pelajarnya belajar ataupun pelatih yang kita panggil pelatih ini mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu. Seperti mana saya katakan tadi, dalam technical, jadi welder, jadi dalam bidang wireman, chasman dan sebagainya. Tapi dalam technical juga kita mengajar orang macam mana dari segi beauty wellness ni, kecantikan, bidang kecantikan, contoh hair cut, contohnya makeup wajah orang, spa and massage and all of that. Jadi bila mereka ni keluar daripada Sentex, kita sediakan satu app. Okay. App ini adalah dia berfungsi seperti mana Yellow Pages dulu. Okay. Kalau kita Jazz, kalau kita ingin mencari perkhidmatan kemahiran tinggi ini, technical ini, contohnya kita ingin mencari cleaning services, kita ingin mencari plumber ataupun tukang pipe lah, kita mencari electrician. Jadi di Sentex tadi kita mengajar orang macam mana jadi electrical. Ada bidang electrician. Okay. So di sana juru elektrik yang kita sediakan, tenaga mahir yang sediakan, pelajar ataupun alumni Sentex itu tadi akan masuk ke dalam SARA X service itu untuk menjadi penyedia perkhidmatan. Penyedia perkhidmatan. Jadi kalau John ataupun Jazz ingin mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan, contohnya hujung minggu, Jazz ingin pergi ke satu majlis dan perlukan orang yang make up wajah kita ataupun mengatur rambut kita dan sebagainya. So pergi saja app tersebut dan penyedia perkhidmatan terus ada dalam itu untuk kita berikan kepada user ataupun pengguna. Jadi aplikasi itu sebagai one stop center untuk pengguna mencari perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan. Betul. Dia macam Yellow. Jazz sempat pakai Yellow. Ada lagi simpan dekat rumah tu. Oh, ada lagi ya? Sempat ke? Betul. Tapi itu memudahkan sebenarnya. Ya, betul. Sangat-sangat Jadi memudahkan. perkhidmatan dalam SARA X ni termasuk kalau tak silap pemotong rumput pada Betul. electrician, makeup. Betul. Setakat ini kita ada 14 kategori. Okey. Buat masa ini untuk makluman John, kita fokuskan kepada technical services lah. Technical Okey. services. Okay. Dan pada fasa kedua nanti kami akan buka untuk tujuan professional services. Apa yang dimasukkan professional services ni? Contohnya legal advisor. Contohnya dari segi Twitter. Itu antara bidang-bidang profesional yang boleh masukkan dalam itu. Contohnya Jazz. Ingin buat master ataupun PhD, mendapatkan perkhidmatan Twitter ni, pergi sana dapatkan perkhidmatan tersebut. Oh, ada juga. Second phase. Second phase nanti. Future. Tapi okey. profesional salah satu saja buat masa ini, satu kategori untuk professional service yang kita sediakan ialah tu fotografi services. Okay. So fotografer, kalau kita ingin mendapatkan juru gambar profesional, kita boleh dapatkan melalui aplikasi SARA X ini. Okay. Mungkin boleh juga letak MC dalam. Kalau Boleh, betul kan, boleh. pengacara majlis. Betul. Bolehlah saya juga mencari pendapatan. John, sebenarnya betul. Itulah tujuan. Okey, Yep. satu lagi mungkin saya nak wawarkan kepada rakyat Sarawak ya. Seperti mana saya katakan tadi, the main objektif untuk Sentex Commercial diwujudkan adalah untuk membantu alumni ataupun pelajar Sentex itu sendiri mengkomersialiskan produk yang mereka hasilkan. Kalau mereka dalam bidang heritage tadi buat jahit dan sebagainya, ataupun kalau ingin mencari menjana pendapatan, kita pun menggalakkan pelajar daripada Sentex itu sendiri. Tetapi komuniti di luar sana yang mempunyai kemahiran pun digalakkan untuk menyertai SARA X. Kami bukan hanya buka kepada pelajar ataupun alumni Sentex, tetapi kepada komuniti di luar pun boleh menyertai kami, dan kami pula akan memberi training ataupun latihan secara percuma untuk memberikan certification itu, sijil pensijilan kepada mereka. Begitulah tadi. Kalau andai kata John nak pergi training tadi, Betul. jadi ada berapa lama masa yang diambil untuk mengajar training tersebut? Okey. Untuk makluman Jazz ataupun semua yang menonton ni, apa yang kami buat di Sentex Commercial melalui SARA X training ini, yang sebenarnya training ataupun program latihan ini dijalankan oleh Sentex lah. Jadi apa yang kami buat, siapa-siapa sahaja yang berpeluang ataupun siapa-siapa sahaja yang telah menyertai SARA X, kami akan panggil mereka. Ini untuk pelajar ataupun untuk komuniti luar
yang belum ataupun yang bukan pelajar Sentex ini. Okey, dan kami perlu sahkan mereka melalui satu certification yang kita panggil nama dia Recognition Prior Experience, RPE. Okey, RPE. Tapi untuk mendapat RPE ni, untuk mendapat RPE ni John, mereka perlu menghadiri training 1 hari ataupun 2 hari di Sentex. Dan adalah penilaian tertentu yang kita akan buat, kriteria tertentu yang kita akan buat, dan pelajar luar ataupun selain pada pelajar Sentex yang punya kemahiran ini ataupun komuniti yang mempunyai kemahiran ini sejak mungkin 10 tahun, 5 tahun yang dah berpengalaman tapi tidak mempunyai apa-apa certification, datang ke Sentex, kami bagi dia certification 1 hari ataupun 2 hari. Jadi dia melalui proses RPE lah. Kalau pelajar Sentex sendiri yang telah belajar kat sana, automatik akan dapatlah certification itu. Sebab kita membuat satu latihan pensijilan yang kami bagi ini based on industry needs, based on industri lah. Dan pensijilan itu sah, dan pensijilan itu dia merupakan satu pensijilan yang bertaraf antarabangsa. Wow, tak rugi sebenarnya nak join Sentex ni, John. Tapi bukan saja terhad kepada pelajar ataupun alumni Sentex, tapi orang luar juga boleh. Jadi itulah satu inisiatif, satu info yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita, kepada anda yang luar terutamanya yang mungkin ada kemahiran, ada skill yang ingin menyertai aplikasi SARA-X ini ataupun ingin menawarkan perkhidmatan melalui aplikasi ini, boleh hubungi Sentex saja. Betul. Jadi kita akan berehat sebentar, selepas ini kembali lagi dengan Encik Shahrin. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, dan kepada anda yang baru bangun, baru buka TV itu, jadi kami sedang berbicara mengenai Sentex, iaitu kita berbicara mengenai aplikasi SARA-X. Iaitu kita masih lagi bersama dengan Encik Shahrin Yusri, General Manager of Sentex Commercial. Baik, Encik Shahrin, kita teruskan dengan pertanyaan saja. Sebab kita tahu yang SARA-X ni memberi peluang pekerjaan kepada rata-rata ramai warga di Sarawak khususnya. Jadi untuk ini kita nak tahu juga bagaimana peluang pekerjaan, contohnya tadi sebagai seorang yang mengeluarkan aplikasi SARA-X ni, ramai yang datang untuk register, orang-orang luar pun, bukan semestinya daripada student Sentex. Dan bagaimana itu memberi orang kata peluang pekerjaan. Contohnya, adakah kalau anda kata John dan saya register, jadi anda sendiri sebagai salah satu orang kata mengeluarkan apps SARA-X ini, bagaimana anda memberi kata-kata orang membantu untuk mencari peluang pekerjaan. Okey, terima kasih Jess. Dia begini seperti mana saya jelaskan tadi, SARA-X ini singkatan dia Sarawak Expert. Okey, semua tenaga mahir ada dalam tu. Jadi bila app ni diwujudkan, Sentex Commercial, pertamanya apa yang kami akan buat ialah kami akan buat marketing, pemasaran. Kita akan wawarkan apakah itu app ini, apakah app SARA-X ini, dan kita akan sentiasa memberitahu orang ramai gunalah SARA-X. Okey, keduanya, bila ada penyedia perkhidmatan di dalam itu, kita pun akan membantu untuk mewawarkan, menghebahkan setiap perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan dalam itu. Yang menariknya tentang SARA-X, apa yang Sentex Commercial lakukan, John dengan Jess, ialah pertamanya juga kami akan mencari
pekerjaan untuk mereka. Contohnya, dalam biasanya hujung sekarang ni kita tengok trend kebanyakan job ataupun pekerjaan yang kita tawarkan lebih pada hujung minggu. Contohnya grass cutter, plumber, electrician, yang membuat membaiki lampu-lampu di rumah tu. Kami akan wawarkan dan kami akan mencari bertanya dengan rakyat ataupun bertanya tentang masyarakat setempat untuk mempromosikan perkhidmatan yang disediakan. Jadi bila perkhidmatan dah kami promosikan, sudah pastinya kami akan mendapat call ataupun kami akan mendapat pesanan-pesanan tertentu untuk kami beritahu pula kepada penyedia perkhidmatan tersebut. Minggu ini pergi ke rumah CA ni sebab rumah CA ni perlukan perkhidmatan indoor cleaning services, for example. Contohnya lah. So, contohnya pada minggu lepas dapat perkhidmatan membaiki aircon di sebuah rumah. Dan kami akan maklumkan, carilah siapa yang available pada masa tersebut untuk pergi ke rumah pelanggan tersebut. Jadi kami yang akan mencari, membantu pekerjaan untuk mereka. Jadi penyedia perkhidmatan tersebut selama ini mungkin kalau contohlah bidang jurugambar, fotografer ni menunggu bila event nak buat ataupun mengambil gambar produk-produk usahawan yang sedia ada, contohlah kan. Mungkin dengan ada Sara X ini kerja ataupun usaha mereka boleh dibantu oleh kami sendiri. Contohnya fotografer A ni kami katakan dia, okey, pada minggu ni ada satu majlis di sebuah hotel, kami nak anda untuk pergi ke hotel tersebut ambil gambar. Jadi dia boleh jadi lebih senanglah, mudah. Betul. Sebab kami bukan saja menyediakan perkhidmatan tersebut, tapi di Sentex Commercial, semua kru ataupun semua staf ataupun pekerja dalam Sentex Commercial sendiri akan bekerja keras untuk mencari pekerjaan-pekerjaan tersebut bagi membantu penyedia perkhidmatan tersebut mendapat pekerjaan yang mereka lakukan, ingin lakukan. Itulah inisiatif yang sangat bagus sebenarnya. Jadi kita nak tahu juga setakat ini berapa banyak bilangan pengguna menggunakan aplikasi Sara X ini? Okey, buat masa ini, John, pengguna yang telah berdaftar menjadi pengguna Sara X lebih kurang 723. 723. Tapi target kami tahun ini adalah 5,000 pengguna. Okey, jauh lagi perjalanan itu sehingga hujung tahun. Jadi sebab itu kita harapkan ramai pengguna ataupun khususnya rakyat Sarawak ini download Sara X ini nantilah. Jadi keduanya adalah provider, penyedia perkhidmatan. Penyedia perkhidmatan yang kita ada setakat ini ialah seramai 233 orang tenaga mahir dalam itu. Jadi 233 orang ni adalah bagi kami dalam tempoh kami mula membuat promosi secara agresif semenjak bulan November lepas. Dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan, satu peningkatan yang baguslah sebab ramai juga mula menyertai. Tapi target kami 1,000. Untuk tahun 2021, our target is to 1,000 providers. Jadi jauh juga perjalanan itu, tapi tidak mustahil. InsyaAllah dengan adanya program sebegini, kita wawarkan orang ramai akan mula mengetahui Sara X, mereka boleh berdaftar menjadi penyedia perkhidmatan. Encik Charin, saya rasa ramai lagi yang nak tahu ni mengenai pendapatan bekerjasama dengan Sara X ni. Bagaimana pendapatan seseorang individu tersebut? Jadi kalau kita pergi ke aplikasi tersebut, di sana nanti kita sudah tentukan, kita sudah tetapkan servis ataupun fee untuk setiap servis. Okey, dia mesti ada standard servis dia lah, standard fee dia. Contohnya, Jess, saya bagi gambaran pendapatan, bagaimana seorang penyedia perkhidmatan ini mendapat pendapatan ataupun menjana pendapatan melalui Sara X ini. Jadi contohnya, kalau kita pergi ke kategori indoor cleaning, okey, perkhidmatan mencuci rumah, dalaman rumah ini. Jadi kita letakkan standard fee dia lebih kurang dalam RM50. Dia kena berdaftar, dia kena siapa-siapa user yang ingin mengambil perkhidmatan tersebut, dia ada standard fee yang mana kalau penyedia perkhidmatan datang rumah, dia kena bayar. Dia nak ambil ke tidak ambil ke perkhidmatan tersebut sebab mungkin dia kata tiba-tiba dia tukar fikiran, saya tak jadilah. Tapi penyedia perkhidmatan sudah berada di rumah. Jadi kos transportation dia datang ke sana bawa staff dia pun dah digunakan. Jadi dia wajib bayar dalam lebih kurang RM50 tersebut. Itu basic fee dia. Kalau dah masuk sana nanti mungkin clean ini dia minima, betul, minima fee dia, fee minima. Jadi bila masuk sana mungkin dia boleh berunding dengan pemilik rumah tersebut, dengan rumah seluas ini harga dia sebanyak ini, contoh dia. Jadi pendapatan tersebut akan diambil oleh
penyedia perkhidmatan tersebut. Okey, tetapi di Sentex Commercial yang telah menyediakan app yang buat marketing dan sebagainya, kami akan kenakan charge 20%. Tapi buat masa ini masih percuma lagi lah. Bermula 1 Mac nanti. 1 Mac. Akan ada transaksi yang mana setiap pekerjaan yang kami bantu untuk mereka kami dapatkan untuk mereka, kami akan kenakan sebanyak 20%. Tapi paling penting sebenarnya 20% ini tak banyak sebenarnya, John, Jess, sebab dia adalah operational cost. Operational cost. Tetapi kalau kita lihat dalam tempoh bulan 11 bila kami buat trial run ni, bila kami mula membuat mewawarkan tentang Sara X ini, perkhidmatan yang disediakan dalam itu dan telah digunakan, antara yang kita telah dapati, yang kita rekodkan, pendapatan setiap penyedia perkhidmatan ini lebih kurang dalam satu projek gitu. So, paling sikit pun mereka akan dapat 200 hingga 300 ringgit. Itu satu projek. Satu kerja. Contohnya kalau kita buat servis aircon saja, aircon, okey. Untuk kita untuk cuci aircon 120, tapi kalau tukar filter dan sebagainya lebih kurang dalam 200 lebih hingga 300 ringgit. Itu saja. Belum lagi kita pergi ke fotografi, ada yang 500 ringgit, ada yang jadi 1000 ringgit. Jadi dia very subjektif lah. Itu antara provider dengan user. Mereka berunding dulu. Okay. So ia tidak terus dalam aplikasi tersebutlah. Macam it's not a fixed price, tapi dia kena lihat dengan keadaan. Betul. Tapi dia ada fee minima tadi, John. Fee minima tu wajib. Wajib. Sebab bila dia datang. Tapi itu dibayar dalam aplikasi ke ataupun bayar bersama dengan bayar kat provider tu? Bayar kat provider. Bayar pada Sentex Commercial melalui aplikasi. Tapi dia wajib bayar. Tetapi sekiranya user ataupun pengguna dia bersetuju untuk mengambil perkhidmatan tersebut, ada satu rundingan antara provider dengan user mengatakan macam ni, kalau setuju dan fee minima ini kita absorbkan sekali, masukkan sekali dalam projek yang saya dapat ni, servis yang saya buat ni nanti. Begitu. So mungkin ada rundingan yang boleh ada negotiation antara provider dengan user. Yang kami tahu Sentex Commercial bila dah bersetuju, mereka akan hantar invoice melalui online aplikasi tersebut. Inilah harga dia yang perlu dibayar oleh user setelah siap pekerjaan tersebut. Begitulah dia. Sangat maju dan moden dah sekarang. Dan lepas ni mungkin kepada anda yang mungkin berminat untuk menyertai Sara X ni ataupun ada perkhidmatan yang ingin ditawarkan dan ingin menerusi aplikasi Sara X ni, selepas ni kita nak tanya macam mana seorang provider boleh mendaftar bersama dengan Sara X dan juga Sentex Commercial. Semuanya selepas ini, kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Jemilah Mahmud, penasihat kepada Perdana Menteri untuk hal ehwal kesihatan awam. Pandemik COVID-19 masih merebak dengan pantas di seluruh dunia. Tetapi sekarang, kita melihat adanya sinar cahaya dalam kegelapan wabak ini. Dengan adanya vaksin COVID-19, kita mampu mengatasinya. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia telah pun berjaya memperolehi vaksin ini. Bermula bulan Februari 2021, kita akan menerima penghantaran vaksin ini secara berperingkat. Ini akan membolehkan kita memulakan proses untuk memberi vaksin kepada rakyat kita. Vaksin yang kita telah beli adalah vaksin yang berkesan dan selamat. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang kita telah perolehi telah diuji kepada puluhan ribu orang sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Vaksin Pfizer didapati mempunyai tahap keberkesanan sehingga 95%. Itu adalah tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Vaksin ini juga selamat dan tidak menyebabkan kesan sampingan yang serius. Kalau ada pun mungkin sakit sedikit di bahagian suntikan seperti mana suntikan yang kita terima biasanya di klinik atau di hospital. Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam juga menetapkan hukum vaksin COVID-19 adalah harus. Untuk vaksin COVID-19 ini betul-betul berkesan, seramai mungkin rakyat di atas 18 tahun yang didapati boleh menerima vaksin ini perlu diimunisasi. Ini kerana semakin ramai diberi vaksin, semakin susah untuk virus SARS-CoV-2 ini menjangkiti orang dan menyebabkan penyakit COVID-19. Kerajaan akan sediakan vaksin ini secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia.
Walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, saya merayu kepada semua yang layak untuk mendapatkan vaksin ini. Marilah kita sama-sama putuskan rantaian infeksi. Let us break the chain of infection. Kerajaan akan umumkan cara pendaftaran untuk vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri kita apabila kita menerima vaksin COVID-19, tetapi kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, kami lagi masih membincangkan mengenai Sentex Commercial dan juga aplikasi terbaru mereka iaitu Sara X, di mana ia satu aplikasi ataupun satu platform untuk pengguna dan juga untuk provider menawarkan perkhidmatan mereka dan juga untuk pengguna menggunakan perkhidmatan mereka. Dan untuk itu kita masih lagi bersama dengan Encik Shahrin, pengurus besar Sentex. Yes, okey. Kita tanya kalau sebagai seorang provider, service provider, macam mana kalau mereka nak mendaftar sebagai provider menerusi aplikasi Sara X ini? Okey, buat masa ni kita ada dua cara untuk berdaftar lah. Kita ada Play Store Android dan juga iOS lah. Sebelum ini kita cuma ada app di Play Store Android saja. Tapi sekarang ini kalau mereka pergi ingin menjadi provider ataupun penyedia perkhidmatan, bila mereka pergi kepada dua aplikasi ini iaitu Android ataupun Play Store ataupun iOS ini, mereka akan nampak satu kategori itu namanya Sara X Provider. Bila mereka pergi ke Sara X Provider, di sana nanti mereka akan ikuti arahannya. Antaranya ialah mereka akan upload sijil-sijil yang pernah mereka ada. Okay, kalau mereka tidak mempunyai sijil-sijil pun yang mereka ada, kalau mereka pelajar Sentex ataupun alumni Sentex, sudah pasti mereka ada sijil tersebut lah. Tapi kalau mereka tidak ada, mungkin sijil yang mereka pernah belajar di institusi lain, di vocational, di teknik contohnya, dan mungkin lagi di pusat IKM, Institut Kemahiran Mara contohnya. So mereka boleh boleh upload sijil-sijil tersebut dalam itu. Sekiranya tak ada sijil langsung, mereka juga boleh download apa-apa sahaja surat menyurat mengatakan mereka pernah kerja di mana-mana dalam bidang tersebut, ataupun boleh mendapat recommendation daripada sebuah syarikat tersebut, mereka boleh download. Jadi boleh letak ataupun upload dia punya sijil dalam app tersebutlah. Dan seterusnya bila mereka dah upload sijil-sijil tersebut ataupun apa-apa saja dokumen, jadi mereka akan menunggu approval ataupun kelulusan pihak kami, admin yang menjaga Sara X ini. Bila nampak dah ada sijil tersebut, dah ada dia punya detail. Detail lain pun kita minta lah John, dari segi maklumat-maklumat peribadi ini. Sebab sesiapa yang ingin menjadi provider ini, sudah pastinya kita ingin mengetahui siapa dia, latar belakang dia dan sebagainya. Jadi bila mereka download dan mereka telah upload maklumat-maklumat butiran peribadi itu, jadi kami akan memberikan masa sehingga 1 hari ataupun mungkin kurang daripada 1 hari untuk mengesahkan mereka layak menyertai Sara X dulu. Okey, itu pertama. Setelah mereka diberi kelulusan untuk menyertai Sara X, dalam tempoh sebulan kami akan panggil mereka ke Sentex untuk menghadiri training. Itu nanti kita akan cerita tentang training lah. Jadi itulah cara dia, macam mana seorang penyedia perkhidmatan yang ingin menjadi penyedia perkhidmatan. Sekiranya John, dalam kalau kita pergi ke Sara X Service sekarang ataupun Sara X App sekarang, dalam ini ada 14 kategori ataupun 14 perkhidmatan yang disediakan. Sekiranya macam John baru maklumkan tadi, tiba-tibanya ingin boleh tak masukkan perkhidmatan MC contohnya. Masa nanti belum, sebab sekarang tak ada. Tapi John boleh menghubungi kami kalau berminat ingin jadi MC, kami akan letak kategori itu on the spot. Dia boleh di-update bila-bila masa sahaja. Tapi buat masa ini, John, yang kita ada, kita lihatlah kalau pergi ke Sara X Service ni, kita ada kita ada beauty wellness, itu dalam kecantikan lah. Fogging, kita ada pest control, kita juga ada plumbing services, kita ada grass cutting, outdoor cleaning services, aircon servicing pun ada juga. Aircon services, electrical services, semua ada. Ini antara yang disediakan buat masa ini. Photography services pun ada.
Jadi buat masa ini. Buat masa ini. So siapa yang telah menonton Sejahtera Asia ketika ini mungkin boleh yang berminat dalam bidang-bidang saya dah sebut tadi dalam aplikasi ini boleh menjadi penyedia perkhidmatan. Itulah cara dia. Itu juga peluang untuk menjana pendapatan. Betul. Tapi dengan platform yang tidak perlu susah-susah cari kerja. Sentex Commercial akan tolong carikan Kami untuk anda. carikan kerja untuk mereka. Jadi don't worry, register je. Betul. Yang ini kalau kita lihat ini memberi kebaikan dan juga faedah kepada penduduk di bandar khususnya. Tapi kalau penduduk di luar bandar ataupun kawasan perkampungan yang mempunyai skills tapi tak ada aplikasi ataupun menghadapi kekangan internet dan sebagainya, bagaimana untuk mendaftar menjadi sebahagian daripadanya? Okey, Jess. Dia ada dua kat sini. Satu tadi kita ingin membantu penyedia perkhidmatan. Okey. Satu lagi kategori kita ingin bantu user, pengguna. Pengguna pun sebenarnya selama ini mungkin perlu perlu menghubungi family, rakan-rakan. Boleh tak cari plumber, boleh tak cari electrician contohnya. Tapi sekarang ini dengan ada aplikasi ini mereka boleh terus menjadi pengguna. Okey, itu kategori kedua tadi. Cuma apa soalan Jess katakan tadi, bagaimana kalau penduduk luar bandar yang ingin mendaftar sebagai provider? Itu satulah. Bagaimana penduduk luar bandar yang ingin menggunakan perkhidmatan SARA-X ini? Boleh. Buat masa ini kami ada customer service, kami memberi perkhidmatan melalui perkhidmatan panggilan telefon ini. Kami menyediakan nombor. Nombor yang kami sediakan ialah nombor handphone hotline kami 013-813-7608. Okey. Jadi mereka contohnya provider, dia ingin penyedia perkhidmatan, dia boleh menghubungi kami, dia kata boleh tak masukkan kami dalam list penyedia perkhidmatan. Jadi kami ada satu database. Selain daripada SARA-X yang dalam aplikasi ini, database yang ada dalam ni, kami ada satu database lagi yang boleh masukkan nama mereka sekiranya di kawasan tersebut. Sekiranya kawasan tersebut adalah pengguna yang menghubungi kami melalui panggilan telefon juga. Dia call, boleh tak saya menggunakan perkhidmatan fotografi, fotografer. Okey, penjuru gambar ni. Jadi kami akan cari di kawasan tersebut, ada 5 orang di sini. So kami akan call satu-satu, kami akan hubungi siapa yang available ketika ini. Contohnya begitulah. Jadi itulah caranya kalau penduduk-penduduk di luar bandar yang tidak boleh akses kepada aplikasi ini, sama ada ingin menjadi penyedia perkhidmatan ataupun pengguna, dia boleh menggunakan hotline kami dan kami akan bantu Cara mereka. manual lah. Cara manual, betul. Tapi masih boleh juga boleh. perkhidmatan masih juga boleh diberikan. Dan boleh itulah masih lagi untuk menjana pendapatan dan sebagainya. Baik, bercakap mengenai latihan tadi Encik Charin sebut, mungkin boleh mengulas lebih mengenai latihan yang diberikan oleh Sentex ini. Okey. Apa yang saya cuba terangkan di sini John ialah bila kita sebagai pengguna ingin menggunakan sebuah aplikasi ataupun ingin menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan apatah lagi dalam bidang teknikal kemahiran ini. Contohnya bila kita perlukan electrician, juru elektrik ni, bila datang rumah pastinya kita ingin juru elektrik ini bertauliah. Bertauliah. Itu yang paling penting yang saya cuba sampaikan di sini. Mana-mana services ataupun mana-mana perkhidmatan yang disediakan dalam SARA-X, saya boleh jamin dia dilakukan oleh penyedia perkhidmatan yang bertauliah. Jadi contohnya saya bagi satu senario, nak bercakap tentang latihan lah ni, tapi saya nak bagi satu senario. Kalau kita beli helmet, kalau kita tengok cop sirim, berarti helmet tersebut memang sah dan ada kualitinya. Sama juga dengan aplikasi SARA-X. Ini adalah salah satu aplikasi pertama saya boleh katakan di Sarawak ataupun di Malaysia khususnya. Yang mana kenapa saya cakap begini? Kerana aplikasi yang menyediakan perkhidmatan teknikal ini mungkin ada yang lain buat. Cuma yang tak ada di tempat lain, certification. Kami akan sahkan mentauliahkan penyedia perkhidmatan tersebut melalui latihan yang kami bagi. Yang saya cakapkan tadi, mereka akan melalui satu kursus sama ada 1 hari, sama ada setengah hari mengikut kategori-kategori tertentu. Mungkin boleh jadi 2 hari untuk tujuan memberi mereka tauliah certification ini. Certification ini ataupun pensijilan ini kita kategorikan sebagai RPE, Recognition Prior Experience. So bila dapat pensijilan yang di bawah RPE ini, berarti mereka sah dan mereka boleh ditauliahkan. Walaupun satu ketika dulu mereka belajar di tempat lain dan mungkin mereka dah lama tinggalkan bidang akademik tersebut, theoretical itu sendiri. Bila mereka datang ke Sentex, kami bagi lagi satu pentauliahan, pentiktirafan sijil ini supaya mereka layak bergelar service provider SARA-X. The uniqueness of the SARA-X app ialah mereka mempunyai satu sijil yang melayakkan mereka dan bila pengguna mengambil perkhidmatan mereka,
tak ada Confident. confident, tak ada tak ada rasa ragu-ragu, was-was, tak ada rasa ragu-ragu. was-was lagi. Ya, Sebab ini ini merupakan pengguna Sara X daripada Sentex. Yap. Sebab ada sijil tu tadi. Yes, betul. Jadi itu itulah dia. pentingnya sijil, itulah uniknya Sentex Commercial ni, dan kalau anda sebagai pengguna service provider, anda akan diberi sijil dan sebagai pengguna anda akan rasa confident untuk tak menggunakan ada was-was perkhidmatan lagi. mereka. Ya, sebab kita tak kenal siapa provider tu, Betul, John. itulah. So, itu yang pentingnya sijil. Terutamanya Sentex. itulah macam Cik Syarin katakan, terutamanya macam electrician, betul. sebab ini melibatkan keselamatan, Keselamatan. pemasangan yang perlu betul dan sebagainya lah. Selepas ni kita nak tanya lagi, kita nak mengupas lagi lebih mengenai Sara X daripada Sentex Commercial ni. Kita akan berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Bersama dengan saya Syahrin Yusri dan rakan tugas saya Profesor Awang Azman, Awang Pawi dalam rancangan Randau yang akan bersiaran setiap hari Khamis 8.30 malam di saluran 122 Astro dan My TV. Sara X merupakan aplikasi untuk menjana pendapatan dan juga untuk mendapatkan servis. Jadi kita kembali bersama dengan Cik Syahrin Yusri. Cik Syahrin, kita nak tahu setakat ini Sara X ini boleh digunakan di mana? Okey, untuk makluman semua, Sara X ini buat masa ini hanya boleh digunakan di kawasan Kuching, Semarahan dan Lundu. Okey, kenapa kawasan ini dulu? Sebab kita mulakan ini, kita katakan sebagai try run lah. Dia bermula di sini sebab dia merupakan satu app baru, jadi kita ingin mencuba dulu. Tapi pada masa akan datang, mungkin pada suku kedua tahun ini ataupun suku ketiga, kita akan lebarkan sayap ini ke big cities di Kuching ini. Contoh di Bintulu, Sibu, Miri dan sebagainya, Lawas dan sebagainya. Jadi InsyaAllah sehingga hujung tahun nanti, 2021 nanti, hujung tahun, kita dah mula lebarkan ke seluruh Sarawak. Tapi buat masa ini, Jess, soalan yang bagus. Kalau bertanya mungkin orang Sibu, mungkin buat masa ini nak tengok, kenapa Sara X tidak ada provider di Sibu? Jadi buat masa ini, seperti mana saya katakan lagi, kita cuma boleh berfungsi terlebih dahulu di kawasan Kuching, Semarahan dan Lundu. Tapi kita akan cuba sedaya upaya untuk lebarkan di semua tempat lah di Sarawak ni. Semoga dipermudahkan. Rasa boleh. Semoga dipermudahkan. Ya, betul. Boleh. Bukan senang tapi boleh. Betul. Kita nak tahu juga lah, Cik Syahrin. Selepas service provider tersebut melakukan perkhidmatan dia, adakah pihak Sentex atau pihak Sara X ada membuat macam follow up dengan service provider tu? Okey. John, soalan yang paling bagus sebenarnya. Follow up, Okey, satu, sebelum kita pergi ke follow up tersebut, di dalam aplikasi tersebut, mana-mana pengguna yang telah menggunakan perkhidmatan tersebut, kita ada rating system untuk mengetahui servis dia berada di tahap mana, bagus ke tidak dan sebagainya. Itu pertama. Keduanya, sekiranya kami mendapat aduan-aduan tertentu, contohnya lah ada yang tak puas hati di kalangan pengguna sebab mungkin lampu tak betul dipasang dan sebagainya, kami akan bertindak melalui aduan ataupun komplain. Itu satulah. Dan pada masa yang sama juga, buat masa ini, oleh kerana pengguna masih belum lagi ramai ataupun pengguna ni masih lagi boleh dibantu, kita akan menghubungi. Kita juga akan membuat follow up secara random lah kepada pengguna, nak tanya macam mana perkhidmatan mereka. Sebab kita dalam proses juga untuk membuat satu analisis, market analysis ni, bagaimana Sara X ni berfungsi, bagaimana kualiti penyedia perkhidmatan ini, itu kami akan buatlah secara random. Tapi apapun, John, kalau ingin mengetahui ataupun kalau ingin mendapatkan info adakah penyedia perkhidmatan ini berkualiti ke tidak, kita akan melihat daripada rating sistem itu. Dan kalau ada komplain, kami akan bertindak terus. Akan berhubung dengan provider, mungkin akan betulkan balik apa yang tidak betul. Tapi dalam secara randomnya, saya ingin katakan lagi, kami pun tengah membuat satu market analysis sekarang untuk mengetahui bagaimana Sara X ini, sejauh mana dia boleh pergi. Kami akan menghubungi secara random
pengguna-pengguna tersebut. Okey, untuk ialah macam untuk tahu adakah servis itu bagus ke tidak, buat survey lah. Yes, Faham. akan buat survey. Okay, jadi kita tahu juga macam Encik Syarin katakan tadi, fasa pertama Sara X membuka peluang kepada industri teknikal. Dan untuk fasa kedua lebih untuk ahli profesional seperti perkhidmatan peguam, tutor dan sebagainya. Bilakah agak pelaksanaan fasa kedua ini? Okey. Itulah dia sebenarnya satu soalan yang menarik sebenarnya, John. Jadi dia begini, apa yang kami sekarang ini, apa yang ada di Sentex, certification yang kami beri lebih kepada technical services yang seperti mana kita dah wawarkan tadilah. Tapi untuk tujuan certification dalam bidang profesional ini, kami masih lagi menunggu masa yang paling sesuai lah. Mungkin pada suku tahun ketiga, third quarter nanti kita akan mulakan professional services. Tapi buat masa ini kami dah mulakan satu tadi, fotografi. Itu pun professional services yang kita yang dah kita masukkan, yang peguam, Twitter dan sebagainya. Saya nak menghantar guru contohnya, ingin membuat pendapatan, ingin menjana pendapatan tambahan. Jadi ingin mengajar tuition. Jadi itu pun kami akan berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk tujuan mendapatkan perkhidmatan tersebut dan memberi certification nanti. Jadi kita jangkakanlah dalam mungkin suku third quarter untuk kita 2021. tahun 2021 untuk kita masukkan. Tapi kalau lebih awal lagi baguslah sebenarnya, John. Tapi itu yang kita sedang uruskan sekarang lah. Jadi dalam fasa-fasa yang berikutnya nanti mungkin suku tahun kedua nanti mungkin kita boleh buat juga. Jadi ini kami akan wawarkan secepat mungkin. Dan selain daripada program ataupun aplikasi Sara X ni, apa antara usaha lain yang telah dilakukan oleh pihak Sentex untuk meningkatkan tahap celik IT digital di Sarawak khususnya? Okey, untuk makluman, Sentex ada satu program. Ini di bawah Sentex, nama dia CTOP lah. Sentex Technical Outreach Program. Program ini adalah program yang program berbentuk turun padang. Okey, turun padang. Program ini berbentuk berkonsepkan 1 hari ataupun 2 hari. Yang mana kami akan mengajar, membuat latihan secara percuma kepada komuniti tersebut tentang apa-apa saja kemahiran ataupun apa yang mereka mahukan. Contohnya, kemahiran ingin mengubah bunga. Contoh, simple saja program tersebut. Kalau komuniti tersebut meminta kami buat, kami akan ajar, kami akan panggil speaker ataupun profesional dalam bidang mengubah bunga ni mengajar mereka. Okey, itu dalam mengubah bunga. Jadi program CTOP ni seperti mana apa yang saya nak kaitkan dalam Sara X dengan soalan Jess tadi, kami juga dalam program CTOP ini mengadakan program dalam bentuk digital entrepreneurship. Membuat program-program macam mana membuat marketing secara online, menggunakan Instagram, menggunakan FB. Jadi program ini pun kami letak di bawah CTOP. So buat masa ini kami sedang giat membuat turun padang. Kalau musim pandemik ini boleh saya katakan kita buat program secara virtual. Okey, virtual. Jadi kita akan panggillah komuniti-komuniti tersebut yang mana kita pergi nanti untuk mereka join belajar tentang dunia-dunia digital, celik IT ni tadi. Okey, celik dunia digital. Okey, ini selari dengan aspirasi kerajaan kita yang ingin yang memfokuskan kepada ekonomi digital. Itu program CTOP yang kita berikan. Saya ingin wawarkan jugalah. Tapi mungkin kita boleh perjelaskan lebih lanjut pada masa akan datang lah kalau ada lagi rezeki. Okey, di Sentex, John dengan Jess, kita ada satu akademi, nama dia Digital Academy. Digital Academy baru saja dilancarkan tahun lepas, dan ini adalah sebuah akademi yang mana kita memberi peluang dan ruang kepada orang Sarawak khususnya ingin belajar dalam dunia-dunia digital. Jadi dalam itu macam mana kita nak develop app contohnya, itu antara program yang diadakan. Itulah banyak lagi lah program dalam Digital Academy yang kita buat untuk memberi kesedaran ataupun bukan memberi kesedaran, untuk memberi kemahiran kepada rakyat Sarawak yang ingin belajar tentang dunia-dunia digital ini. Itu antara yang kami lakukan lah. Itu banyak sebenarnya. Jadi itulah banyak dah yang dikongsikan oleh Encik Syarin. Terima kasih kita nak ucapkan. Tapi Jess, tahu tak Jess, kita punya tetamu pada hari ini juga merupakan seorang pengacara televisyen. Malam ni akan rancangan dia itu program Randau. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai program Randau tersebut. Okey. Itulah tadi promosi sikitlah. Jadi untuk makluman, program Randau ini akan bersiaran setiap hari Khamis 8.30 malam. Berkonsepkan santai lah. Jadi Randau ni kalau seperti mana kita sedia maklum,
maklum, dia merupakan program perkataan dari suku kaum Iban. Randau ni maksudnya kalau kita translate atau terjemahkan dalam bahasa Melayunya, dia bersembanglah, bercakap. Tapi kalau Kamus Dewan, John, Jess, sebenarnya Kamus Dewan ada perkataan randau ni juga. Maksud randau di sini adalah bertukar-tukar pendapat. Jadi program ini program baru, akan bersiaran 8.30 malam setiap hari Khamis di saluran 122 Astro dan My Preview. Jadi harap menontonlah program ni. Malam banyak ini, topik-topik menarik. Okay. Malam ini topik dia mungkin malam ni kalau boleh saya kongsikan sikit. Malam ini topik dia adalah peluang pekerjaan yang kita tawarkan kepada orang Sarawak. Jadi siapa nak mana orang Sarawak yang menonton malam ni nak tahu peluang pekerjaan apa yang kita boleh dapat, tontonlah Randau pada malam ini 8.30 malam. Itulah. Host jadi tetamu ya. Terima kasih Cik Sharin kerana sudi bersama kasih. dengan kami dalam Sejahtera Asia. Banyak perkongsian yang bermanfaat untuk penonton dan juga untuk kita. Dan kita akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan Jess akan kembali untuk blog yang terakhir. Kita jumpa selepas ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia di blok yang terakhir. Tadi kita bersama dengan Cik Sharin, General Manager of Sentex, dan banyak beliau kongsikan. Dan aplikasi Sara X ni, aplikasi yang sangat berguna, platform yang sangat berguna bukan saja untuk pengguna tapi juga untuk service provider. Jadi kepada anda, kepada penonton kita, kami mengalu-alukan anda untuk muat turun aplikasi Sara X melalui Apple App Store ataupun Android App Store dan membuat pendaftaran. Tak kisah sama ada sebagai pengguna ataupun sebagai service provider. Jadi itulah, download dan guna. Tapi buat setakat ini boleh digunakan di Kuching, Semarahan dan Luduk. Tapi untuk di masa yang akan datang semestinya akan diperluaskan di seluruh daerah Sarawak. Yap. Jadi sampai di sini saja Sejahtera Asia untuk hari ini. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Jumpa lagi minggu hadapan hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye.